Soalan 11. Rajah menunjukkan periuk yang mempunyai tapak aluminium. Okey, jadi kita tengok soalannya. Apakah yang terjadi kepada masa memasak sekiranya tapak periuk digantikan dengan kuprum? Dan diberi nilai muatan haba tertentu aluminium adalah 900, muatan haba tertentu kuprum adalah 390. Baik, muatan haba tertentu bermaksud berapa tenaga yang kita perlukan untuk kita naikkan 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi maksudnya di sini, kalau muatan haba tertentu aluminium adalah 900 J kg negatif 1 degree Celsius negatif 1, maksudnya dia perlukan tenaga sebanyak 900 Joule untuk dia naik 1 darjah Celsius. Kalau aluminium, dia hanya perlukan 390 Joule tenaga sahaja untuk dia naik 1 darjah Celsius. Jadi apa yang berlaku di sini, kita lihat bahawa sedikit tenaga diperlukan untuk kuprum, maka suhunya sudah naik dengan banyak. Kalau dibandingkan dengan aluminium, dia perlukan tenaga yang besar, almost 3 kali ganda ataupun 2 kali ganda lebih. Jadi kuprum ini dia tak perlukan haba yang banyak untuk dia naikkan suhunya. So apa yang berlaku jika kita ganti dengan kuprum, maka masa untuk memasak itu adalah berkurang. Dia adalah berkurang kerana dia tak perlukan banyak tenaga untuk masak. Itu adalah perbezaan antara aluminium dan kuprum. Soalan 12 menunjukkan graf pemanasan suhu theta melawan masa T bagi bahan X. Kita tengok pernyataan mana adalah yang benar. Kita tengok pilihan jawapan A. Haba yang dibekalkan semasa NO digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul-molekul. NO adalah takat. Ini adalah takat didih, takat didih. Jadi haba yang dibekalkan pada NO adalah digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul-molekul. Jadi dalam situasi ini, maka maklumat ini adalah betul lah. Maklumat ini adalah betul. Jadi A itu adalah betul. B. Haba yang dibekalkan semasa LM digunakan untuk meningkatkan suhu bahan. LM, suhu bahan. Masalahnya di sini adalah suhu itu adalah T1 dan tidak berubah. Maka untuk pilihan jawapan B adalah salah. Kerana suhu bahan adalah sepatutnya suhunya adalah kekal. C. Haba yang dibekalkan semasa MN dipanggil sebagai haba pendam tentu perlakuran. Kalau kita tengok MN adalah melibatkan peningkatan suhu, maka di sini sepatutnya melibatkan muatan haba tentu. D. Semasa OP, purata tenaga kinetik molekul adalah malar. OP, tenaga kinetik adalah malar. Baik, D itu salah kerana tenaga kinetik mempengaruhi suhu ataupun suhu mempengaruhi tenaga kinetik. Jadi kalau suhu bertambah, tenaga kinetik pun bertambah. Jadi jawapan D itu adalah salah. Soalan 13, rajah menunjukkan sebiji belon diletakkan di atas pinggan. Kemudian belon tersebut dituangkan dengan cecair nitrogen. Jadi apa yang kita perhatikan di sini, dia jadi mengecut. Belon ini mengecut. Maksudnya yang berubah di sini adalah isi padu. Isi padu berubah. Tapi isi padu ini berubah disebabkan apa? Adakah disebabkan tekanan ataupun disebabkan suhu? Dalam situasi ini, kita tuang cecair nitrogen. Cecair nitrogen adalah cecair yang sejuk. Aktiviti fizik yang terlibat di sini adalah isi padu dan suhu. Isi padu dan suhu itu adalah hukum Charles. Soalan 14, rajah menunjukkan spring slinky digerakkan ke hadapan dan ke belakang pada satu hujungnya. Jadi dalam situasi ini gelombang itu adalah bergerak ataupun merambat ke sebelah kanan. Arah gerakan tangan adalah selari dengan arah gerakan gelombang, arah perambatan gelombang. Jadi ini adalah gelombang membujur. Gelombang membujur hanya ada satu sahaja, iaitu gelombang bunyi. Ingat, cara hafalnya adalah
membujur, bubu, bubu, bujur dan bunyi. Okey. Jadi untuk jawapan ini A adalah salah kerana ini adalah gelombang air, B adalah salah kerana ini adalah gelombang radio ataupun mikro, C adalah salah kerana ini adalah gelombang cahaya, dan D adalah jawapan yang betul kerana dia apabila drum ini diketuk maka akan menghasilkan gelombang bunyi. Okey, bunyi. Soalan 15, Raja menunjukkan seorang budak lelaki di atas buaian. Buaian tersebut mengalami pelembapan. Okey, pelembapan apa kesannya adalah menyebabkan amplitude berkurang. Kenapa amplitude berkurang? Kerana tenaga berkurang. Jadi A ni salah, B pun salah kerana ketinggian gelombang ini adalah sama. Okey, ini adalah mewakili amplitude. Sepatutnya amplitude-nya berkurang. Jadi A dan B ni salah kerana ketinggian gelombangnya sama, tak berubah. Kita tengok C dengan D. C ada perubahan tinggi gelombang, maksudnya ada perubahan amplitude gelombang. Perbezaan pilihan C dengan D adalah dari segi masa ataupun tempohnya. Kalau kita perhatikan tempoh di antara dua titik ini dengan titik yang seterusnya, jaraknya adalah sama. Bermaksud dalam situasi ini tempohnya adalah malar. Untuk D, kita tengok tempohnya, diperhatikan bahawa tempohnya adalah semakin kecil. Pilihan jawapan D ini adalah salah kerana dalam pelembapan tempohnya mestilah sama ataupun malar. Maka jawapannya adalah C. Kenapa tempoh adalah malar? Kerana frekuensinya, kerana frekuensi malar, maka tempohnya pun malar. Maka jawapannya adalah C. Soalan 16, Raja menunjukkan gelombang air merambat dari kawasan cetek ke kawasan dalam. Graf yang manakah mewakili hubungan antara panjang gelombang lambda dan kedalaman H? Daripada rajah ini memang jelas boleh nampak apakah hubungan antara panjang gelombang dan kedalaman air H. Okay. H di kawasan cetek adalah kurang daripada kawasan dalam. Kemudian kita tengok panjang gelombang di kawasan cetek kurang daripada kawasan dalam. Maksudnya dalam situasi ini semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah panjang gelombang. Antara graf A, B, C dan D, mana satu adalah yang betul? A adalah menurun secara linear. Graf B adalah meningkat secara linear. Graf C adalah berkadar songsang. Graf D adalah berkadar terus. Jadi antara pilihan jawapan A, B, C, D menurun secara linear, kita reject kerana dia haruslah semakin bertambah, semakin bertambah. C kita reject kerana dia adalah satu naik, satu turun. Antara B dengan D. Okey. Macam mana jawapannya? B maksudnya bila kedalaman kosong, apabila kedalaman kosong, maka ada panjang gelombang. Jadi tak logiklah, maksudnya dalam situasi ini tidak ada air. Tidak ada air tapi ada panjang gelombang. Maksudnya tak logik yang ini. Okey. Tiada air, tiada panjang gelombang. Jadi grafnya salah. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 17. Raja menunjukkan hologram pada sekeping kad bank. Kuantiti yang manakah berubah apabila cahaya melepasi hologram tersebut? Baik, hologram adalah kesan daripada fenomena pembelauan. Dan fenomena pembelauan, apa yang berlaku? Amplitude berkurang, tenaga berkurang. Kita tengok pilihan jawapan. A salah. Jadi kalau kita tengok sini, jawapannya adalah B. C salah kerana frekuensi adalah bergantung kepada sumber. Jika sumber tidak berubah, maka frekuensi sepatutnya adalah kekal. D salah, panjang gelombang berkurang
adalah salah. Sepatutnya panjang gelombangnya adalah kekal. Panjang gelombang tidak berubah kerana panjang gelombang adalah bergantung dengan kedalaman air. Soalan 18 menunjukkan dua pembesar suara yang disambung kepada satu penjana isyarat audio. Pembesar suara menghasilkan siri bunyi kuat dan perlahan berselang-seli. Jarak di antara dua bunyi kuat yang berturutan bertambah apabila untuk situasi interference, hubungan antara lambda A, X dan A, D adalah dirumuskan dalam satu formula. Jarak di antara dua bunyi kuat berturutan ini adalah mewakili jarak X. Jadi kalau kita nak tengok hubungan antara lambda A, D dengan X, maka X ni haruslah duduk sorang-sorang. Kita pindahkan D dan A ke sebelah kiri. Daripada sini barulah kita boleh nampak apakah hubungan antara X, lambda, D dengan A. So kalau kita nak X, nilai X bertambah, maka panjang gelombang haruslah bertambah. Jarak di antara D pun mestilah bertambah, tetapi jarak di antara A berkurangan. Kita tengok di manakah jawapannya. Frekuensi bunyi berkurang. Okey, dalam formula tidak ada, kita skip dahulu. Panjang gelombang berkurang. Okey, this one obviously salah. Terang-terang salah kerana kita nak dia adalah meningkat. Jarak di antara dua pembesar suara bertambah. Ini adalah maksudnya jarak A ya. Kita nak dia adalah berkurang. Jadi jawapan C ni salah. Jarak serenjang adalah mewakili D. Dia kata dia berkurang. Kalau berkurang, maka bukanlah jawapannya kerana kita nak dia adalah D itu adalah semakin bertambah. Maka jawapan di sini adalah frekuensi. Apa kaitan frekuensi dalam situasi ini? Apabila frekuensi berkurang, kita ada formula V sama dengan F lambda. Frekuensi dengan panjang gelombang adalah berkadar songsang. Apabila frekuensi berkurang, panjang gelombang bertambah. So apabila panjang gelombang bertambah, maka akan menghasilkan X yang lebih besar. Soalan 19, rajah menunjukkan sinar gamma digunakan untuk mengekalkan kesegaran sayur. Pasangan ciri manakah yang betul? Okey, kalau berdasarkan buku teks, sinar gamma mempunyai tenaga yang paling tinggi. Kenapa tenaganya paling tinggi? Kerana frekuensinya adalah sangat-sangat tinggi. Okey, sangat tinggi. Kalau kita tengok dalam bab 7, okey, bab 7 fizik kuantum, dia E sama dengan HF. Kalau tenaga foton bertambah, maka frekuensi pun bertambah. Kalau frekuensi bertambah, maksudnya tenaga foton pun bertambah. Jadi frekuensinya adalah tinggi. Okey, haruslah tinggi kerana kita tahu bahawa sinar gamma mempunyai tenaga yang tinggi. Maka frekuensinya haruslah tinggi. Apabila frekuensi tinggi, daripada soalan yang sebelumnya kita tahu bahawa F dengan lambda adalah berkadar songsang. Okey, kalau F tinggi, maka panjang gelombangnya adalah berkurang. Jawapannya adalah A. 20. Rajah 16 menunjukkan satu sinar cahaya yang merambat dari udara ke kaca. Soalannya adalah apakah indeks biasan kaca itu? Okey, jadi kalau kita nak tahu di manakah sudut tuju sudut R, W adalah sudut I. Okey, X bukan, kerana sudut tuju haruslah melekat dekat garisan normal. Ini garisan normal ya kan, yang putus-putus ini. Dan automatik ini adalah sudut biasan R. Z tak boleh kerana Z tidak melekat dengan garisan normal. Okey, soalannya adalah apakah indeks biasan bagi kaca? Baik, katakan indeks biasan bagi udara adalah N1 sama dengan 1.00 kerana nilai ini adalah nilai yang memang kita sudah tahu sedia adalah. Okey, dia hampir sama dengan vacuum. Indeks biasan bagi udara adalah 1.00. Dan kita andaikan indeks biasan bagi kaca adalah N2.
Jadi kita menggunakan hukum Snell. Hukum Snell menyatakan bahawa N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 maka N2, oleh itu jawapannya adalah B. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.